Selamat pagi Tak Syahau, Asram. Hari ini kita berkumpul di hadapan Istana Keadilan katanya. Istana ini jadi saksi kepada banyak ketidakadilan yang berlaku dalam negara kita. Saya nak bercakap awal-awal kepada anak-anak muda yang ada. Di kalangan kita ada anak muda, bawa balik, sampaikan mesej ini kepada adik-adik anak muda yang lain, terutama yang beragama Islam. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut bahawa jika kamu bertemu dengan kemungkaran, maka wajiblah kamu mengubahnya dengan tangan. Kalau tidak mampu, ubahnya dengan lisan. Kalau tak mampu juga, maka ubahnya dalam hati. Sesungguhnya itu, iaitu hanya mengubah dalam hati, adalah sedaif-daif iman. Kita turun hari ini bukan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bagi projek besar kepada kita. Bukan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ada isteri yang besar macam Rosmah Mansur. Kita turun hari ini kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarganya dizalimi. Itu satu kemungkaran. Bagi yang beragama Islam adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk turun dan kita mesti lawan kerana itu tuntutan agama. Bagi mereka yang bukan beragama Islam dan mengikut anutan kita, membela orang yang dizalimi, memastikan bahawa keadilan itu berlaku dalam masyarakat, juga adalah tuntutan semua agama-agama dalam dunia ini. Sebab itu saya mahu bermula, terutama kepada adik-adik, bahawa kita kena turun. Paling kurang kita kena sampaikan dan beritahu kepada orang di luar yang tak datang bahawa Datuk Seri Anwar dizalimi dan difitnah. Itu paling kurang yang kita boleh buat. Kalau kita lebih, kita kena turun dan kita kena bagi syarahan macam ini. Tapi yang sebaik-baiknya, kita kena gerakkan kaki, gerakkan tangan, melawan satu rejim yang zalim dan tidak kenal budi bicara seperti UMNO Barisan Nasional ini, tidak akan berubah dengan hanya kita bercakap. Melawan rejim seperti ini hanya boleh dilakukan dengan kita mengambil tindakan, turun beramai-ramai, melawan sehinggalah runtuh rejim ini. Sebab itu, saudara-saudari, bagi mereka yang ke Universiti Melaya semalam, kita tengok ada satu kebangkitan baru, adik-adik anak muda yang kalau UMNO Barisan Nasional Najib Tun Razak lupa. Kali ini saya yakin dan percaya kalau mereka berani memenjarakan Datuk Seri Anwar, kita akan lihat lebih ramai orang yang akan hadir, lebih besar daripada yang ada sebelum ini. Sebab itu saya nak ambil 2-3 minit untuk bagi mesej kepada hakim-hakim yang ada di dalam. Dia mungkin tidak dengar, tetapi wartawan yang ada ini minta tolong siarkan dan sampaikan kepada 5 hakim yang ada di dalam dan juga kepada semua hakim-hakim yang ada di luar. Dalam Islam dan masyarakat kita, hakim ini ada kedudukan yang tinggi. Kerana di atas batu jemala mereka, bahu mereka dijunjung asas keadilan. Kalau hakim itu korup, kalau hakim itu boleh dibeli, kalau hakim itu bobrok dan jijik dan hina, maka tidak ada keadilan dalam masyarakat. Kalau hakim itu berani, kalau hakim itu lebih takutkan Allah dan Tuhan daripada penguasa, maka barulah ada keadilan dan rahmat dalam masyarakat. Sebab itu saya nak ingatkan hakim-hakim yang ada 5 orang di dalam dan juga semua hakim-hakim yang di luar. Ini di depan istana kehakiman yang ada. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis Abu Daud bahawa ada 3 golongan hakim. 1 golongan akan masuk syurga, 2 golongan lagi akan masuk neraka. 1 golongan itu, kalau hakimnya itu ialah orang yang pandai, tahu yang hak, tetapi
dihakiminya itu dengan zalim dan akhirnya dengan perkara yang batil, maka dia masuk neraka. Maknanya hakim kalau dia cerdik, dia tahu mana betul benar, tetapi dia tetap menolak kebenaran dan menzalimi orang, dia masuk neraka. Golongan yang kedua hakim yang masuk neraka ialah hakim yang bodoh, yang tidak tahu fakta dan perkara. Atas kebodohannya itu dia buat penghakiman dan menganiaya dan menzalimi orang, maka dia masuk neraka juga. Satu saja yang masuk syurga, dua lagi masuk neraka. Yang jahat, yang tahu baik buruk benar tetapi berlaku kezaliman, masuk neraka. Kalau dia bodoh sehingga kebodohan dia itu menyebabkan kezaliman, dia juga masuk neraka. Jadi hakim-hakim di luar, ingat kamu mungkin berada atas kerusi yang empuk, kamu mungkin ingat rakyat tidak boleh sentuh kamu. Tetapi akhirnya kamu juga masuk kubur, dan kamu jugalah yang akan ditanya bagaimana kamu sebagai hakim telah menjalankan tanggungjawab. Adakah kamu yang menegakkan keadilan atau kamu yang meruntuhkan keadilan dan menegakkan kezaliman dalam masyarakat? Saya minta dan saya rayu supaya kita terus kekal dalam perjuangan ini, melawan kerajaan yang menolak keadilan dan membela orang-orang yang rasuah dan korup bukan satu perkara yang mudah. Saya ingat kali pertama saya turun umur 21 tahun, 16 tahun yang lepas. Masih lagi kurus, rambut banyak lagi, bujang lagi. Sekarang semua dah berubah, rambut sudah botak, perut sudah besar. Dah jadi bapa orang, tetapi kita masih lagi perlu melawan. Kalau 16 tahun kita perlu untuk bina Datuk Seri Anwar, maka 16 tahun kita akan terus kekal. Kalau kita perlukan 20 tahun lagi untuk jatuhkan UMNO Barisan Nasional, untuk pastikan institusi kehakiman kita tidak lagi boleh dipijak dan dicampur tangan dan digunakan oleh pemerintah, 20 tahun lagi kita akan kekal di jalan ini. Boleh ke tidak, saudara-saudara? Boleh! InsyaAllah, terima kasih. Kita banyak berdoa. Hari ini kita ada masyarakat dan rakyat Malaysia pelbagai kaum. Yang tinggi ada, yang rendah ada, yang kurus ada, yang tak berapa kurus pun ada. Kita disatukan hanya dengan satu tujuan, iaitu cinta kita kepada keadilan dan benci kita kepada kezaliman. Sesungguhnya yang cinta keadilan, yang benci kepada kezaliman itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Manusia dilahirkan untuk cinta keadilan dan benci kezaliman. Hanya orang UMNO yang lari daripada fitrah seperti itu yang boleh dukung institusi kehakiman yang telah disalahgunakan oleh pemerintah. Hanya kerana Anwar Ibrahim adalah satu tokoh yang boleh mencabar segala salah laku dan juga penyelewengan UMNO Barisan Nasional. Saya nak tutup dengan kita sama-sama berdoa. Jangan kita tinggalkan doa. Yang beragama Islam teruskan solat hajat. Dan azam kita, tidak kira apa keputusan esok, kita akan tetap kekal. Kita mesti lawan tetap. Lawan! Lawan tetap. Lawan! Lawan tetap. Lawan! InsyaAllah Barisan Nasional akan hancur kalau dia terus lakukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allah.